Tapi macam mana pula kalau orang itu yang dia nakkan adalah dia nak masuk syurga? Jadi itu tak ada masalah. Ya, sebab yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Cuma dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia mentaati Allah kerana sesuatu yang dia suka, dia hendak ataupun sesuatu yang dia takut. Jadi ini sangat luas untuk kita jelaskan. Boleh jadi saya takut miskin, jadi saya nak taatlah pada Allah. Boleh jadi sebab saya takut nanti Allah tarik nikmat dunia saya, jadi saya nak taatlah dalam bentuk bersedekah. Nampak tak dia punya harapan-harapan tu kan? Keinginan-keinginan tu. Ataupun kerana dia nakkan sesuatu. Kenapa taat pada Allah? Sebab saya nak projek sekian. Okey. Kalaulah yang diinginkan itu adalah nikmat dunia, maka itu jatuh riak. Itu jatuh tidak ikhlas. Itu jatuh syirik khafi. Itu kalau memang nikmat dunia tuan-puan nak duit, nak harta, nak pangkat, nak itu, nak ini, itu memang boleh jatuh syirik. Okey? Tapi macam mana pula kalau orang itu yang dia nakkan adalah dia nak masuk syurga? Dan kerana dia takut dengan neraka, tak nak masuk neraka. So ketaatan dia kepada Allah, ubudiah dia kepada Allah adalah kerana dia nak sangat masuk syurga. Dan kerana dia tak nak masuk neraka. Apakah itu juga ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya tidak. Allah terima. Sebab yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji. Allah sebut dalam Quran. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi suruh kita doa apa dia? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi itu tak ada masalah. Ya, sebab yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Cuma orang yang betul-betul mentaati Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah semata-mata. Tak ada dikisahkan lagi dah soal syurga ke apa benda. Sebab dia yakin Allah itu maha adil. Maka seluruh keinginan dia adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencintai Allah, dia merindui Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sudah pasti berada pada maqam yang sangat tinggi. Jadi kita ni memang tidaklah. Ya, memang taklah. Ya, kita ni tu kat peringkat yang saya kata apa? Beramal kerana habuan dunia. Kita ni nak bersih hati daripada riak, daripada syirik khafi, daripada ujub, daripada macam-macam ni. Orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala sampai tak peduli dah diri dia. Asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam contohlah dalam kitab ni pun ada sebut kan sahabat-sahabat. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Maksud dia sesungguhnya orang yang sangat aku kasih kepadanya ialah yang beribadah bukan kerana upah pemberian, tetapi semata-mata kerana aku yang berhak disembah. Dan siapakah yang lebih kejam daripada orang yang menyembahku semata-mata kerana syurga dan neraka? Apakah andaikan aku tidak membuat syurga dan neraka, maka aku tidak berhak disembah. Jadi sebenarnya ini perbincangan tahap yang dah makam yang tinggi lah sahabat-sahabat ya. Adapun di peringkat kita orang awam, itu memang sesuatu yang diterima. Ya, kita mengabdikan diri kepada Allah kerana mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak syurga pun bukan semata-mata syurga tu kan, tapi kerana itu adalah simbolik kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam syurga itulah nikmat dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu tak bertentangan
Cuma kalau kita menyebut tentang makam yang lebih tinggi, memang itu adalah orang yang sudah menikmati cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kenal kepada Allah. Orang ni, golongan yang seperti ini, kita nak sampai tahap macam tu memang, yalah, cubalah kan, mohonlah dengan Allah. Tapi ini orang yang dah tak ada rasa sakit dengan apa-apa pun. Kita sakit lagi tak? Banyak. Orang sebelah tidur pun kita sakit hati. Kan, banyak benda yang menyakitkan kita, banyak benda. Nak sampai tahap yang tak ada apa dah. Kamu tak menyakitkan aku pun, tak ada apa dah. Penghinaan kamu juga tidak menyakitkan aku. Semua tak. Kenapa? Sebab solid ni tuan-puan, soal redha Allah saja. Solid. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihalau di Taif, dihina, dihambat. Kalau ikutkan sebagai seorang manusia macam kita, kalau kita dah kena macam tu kan, marah kita memang dah balas je, hukum je. Kita, alah orang buat-buat ke kita, tengok kan selalu je doa. Ya Allah, kau balaslah, dia balaslah. Lepas tu kan kau dah elok kan, tarik balik, jangan balas. Itu perangai kita lah. Kan? Nabi lagi berhak ditawarkan oleh malaikat, okey, aku angkat bukit gunung ganang, aku hempap semua kat dia orang. Tapi Nabi tak bagi. Dan apa munajat Nabi? Illam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, asalkan kau tak marah ke aku, asalkan kau redha ke aku tak kisah. Tengok. Tak kisah semua benda kecuali Allah. Kena hina ke, kena marah, kena apa, tak kisah. Syarat dia apa? Illam takun ghadabun alayya fala ubali. Kita boleh pinjam ayat ni, tapi mungkin kita belum dapat menjiwai apa yang Nabi sebut ni. Ni munajat Nabi masa dekat, lepas balik daripada Taif. Asalkan engkau tak marah, ya Allah, aku tak kisah, aku tak peduli. Aku sakit ke, aku kena hambat ke, aku kena macam-macam, aku tak kisah. Asalkan kau tak marah ke aku, kau redha ke aku. Itu betul-betul hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita belum. Ya. Kita mungkin terbalik. Apa yang menyenangkan hati kita tu kita nak. Kita tak jadikan kayu ukurnya, apakah ini yang Allah redha untuk aku? Kalau kau redha ini untuk aku, ya Allah, aku terima. Kita tak boleh lagi lah benda tu kan. Benda tu nak kena riyadhah, nak kena tazkiyatun nafsi, kena bersihkan hati. Kita masih ingin apa yang kita nak. Dan kita berharap dengan apa yang kita nak tu, redhalah kat aku, ya Allah. Itu perangai kita kan, ya. Kita bukannya tak kisah, ya Allah, apa pun tak kisah, asalkan kau redha kat aku, tak. Kita boleh sampai tahap tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, tidaklah maksudnya menginginkan syurga dan takut kepada neraka tu makna Allah tak terima amalan kita, ya. Taklah maksudnya itu tak ikhlas. Tapi ada martabat-martabat keikhlasan.